Terima kasih Tuan Yang Di-Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya sebenarnya tidak bermasalah untuk menyokong akta yang undang-undang yang dibentangkan oleh Menteri ini, kerana ia memberi kebaikan kepada pekerja-pekerja dan sesuai dengan usia pencen yang dinaikkan daripada 55 ke 60 tahun. Tetapi ada beberapa permasalahan yang saya rasa perlu dibentangkan di sini untuk rekod dan juga untuk pembetulan dilakukan oleh kementerian dan juga oleh Perkeso. Yang pertamanya berhubung dengan rekod-rekod pencarum ini. Sebelum ini saya telah pun menyentuh di dalam perbahasan beberapa kali, terutamanya pada sesi yang lepas, berhubung dengan rekod pencarum yang disimpan oleh Perkeso ini. Sebenarnya kalau kita mengambil contoh daripada apa yang berlaku kepada KWSP, mungkin majikan tidak menghadapi masalah banyak berhubung dengan denda-denda yang terpaksa dibayar kerana kelewatan pihak Perkeso memberitahu tentang kelewatan mencarum untuk pekerja-pekerja mereka. Kalau kita lihat KWSP misalnya, mereka akan memberitahu mungkin sebulan, 2 bulan selepas daripada tarikh sepatutnya mencarum. Tetapi pihak Perkeso, saya mempunyai rekod sampai 7 tahun. 7 tahun kita tidak diberitahu tentang kelewatan mencarum terhadap seseorang pekerja. Tetapi apabila kita semak balik rekod yang kita simpan, nasib baiklah kita simpan rekod, kita mempunyai bukti bahawasanya kita telah membayar caruman untuk pekerja tersebut. Setelah 7 tahun kita diberitahu kita terlewat membayar. Nasib baiklah saya sebut tadi kita ada mempunyai rekod. Jadi saya harap pihak Perkeso supaya mengupdatekan ataupun memperbaharui dengan kecanggihan sistem komputer yang kita ada ni, supaya perkara ini tidak lagi berlaku dan tidak akan membebankan para majikan dan juga pekerja itu sendiri. Bayangkan kalau sekiranya mereka kata mereka tak mencarum, majikan pun kata ini tak mencarum, setelah 7 tahun baru diberitahu yang mempunyai masalah dan terpaksa membayar denda yang lewatlah. Kalau sekiranya sampai 7 tahun, kadang-kadang kita pun tidak ada menyimpan rekod ataupun slip pembayaran tersebut. Dan yang kedua berhubung dengan pekerja individu, ya. Misalnya pihak Perkeso hanya, saya dapat maklumat pihak Perkeso hanya membenarkan pencaruman dibuat oleh syarikat-syarikat, bukannya pekerja untuk orang-orang individu. Contohnya seperti pemandu kita, misalnya pemandu yang membawa kita ke sana kemari, menghadapi risiko untuk kena kemalangan jalan raya dan sebagainya. Apakah pihak Perkeso membenarkan kita mencarum untuk pemandu tersebut? Kerana maklumat yang saya perolehi, saya dapati tidak boleh. Hanya syarikat saja yang layak untuk mencarum kepada pekerja kepada pekerja untuk syarikat-syarikat. Kemudian masalah tentang apa yang disebut oleh Padang Besar tadi berhubung dengan doktor panel. Kebetulan saya menjadi ataupun klinik saya menjadi panel kepada Perkeso. Apa yang kami hadapi adalah red tape yang berlaku apabila berlaku sesuatu musibah kepada pekerja-pekerja yang mencarum dengan Perkeso. Tangga Batu ada menyebut tentang pergi kerja, balik kerja, jalan yang biasa digunakan, lakaran yang terpaksa kita buat apabila berlaku sesuatu kemalangan sebelum kita memenuhi borang-borang tertentu yang perlu dihantar kepada pihak Perkeso, sebelum Perkeso dapat memberi insurans yang disebutkan oleh Menteri tadi ini kepada pekerja yang terkena musibah tersebut. Ini yang saya sebutkan sebagai red tape. Kadang-kadang 2-3 kali pekerja tersebut terpaksa datang ke klinik, pergi ke pejabat Perkeso kerana borang-borang yang terpaksa diisi. Mungkin kita nak kata rumit, tak terlalu rumit, tapi kaedah-kaedah yang terpaksa dilalui oleh mereka itu menjadikan ianya terlalu rumit. Misalnya contoh jalan pergi dan balik kerja misalnya. Kita terpaksa melakarkan peta jalan tersebut, itu tidak ada masalah. Tapi seandainya jalan yang biasa dilalui oleh beliau
disebut oleh Tangga Batu banjir misalnya, ya, ataupun ada sesuatu yang terpaksa ia melalui jalan yang lain. Ini merupakan salah satu di perkara yang terpaksa difikirkan oleh Perkeso. Apakah jalan-jalan lain daripada, ataupun jalan alternatif daripada jalan yang biasa pergi dan balik kerja itu termasuk di dalam jalan-jalan yang boleh dikatakan ianya mendapat insurans daripada Perkeso ini setelah ia menerima musibah tersebut. Kemudian seterusnya tentang jumlah hari cuti yang diberikan atau PMC yang diberikan kepada petugas ataupun pekerja yang menghadapi kemalangan tersebut. Dia kadang-kadang ada hari-hari tertentu, misalnya 2 minggu, 3 minggu, yang kita rasanya beliau ini boleh sembuh dalam masa seminggu, tetapi Perkeso seolah-olah memberi had, ianya mesti mempunyai hari cuti sebanyak 2 minggu barulah ia dibolehkan untuk mendapat insurans tersebut. Saya rasa ini perlu diberi perhatian oleh pihak Perkeso, kerana kadang-kadang kemalangan itu hanya sedikit, misalnya jari terluka, kita beri mungkin 1 minggu MC kepada dia, tetapi apabila kami diberitahu oleh petugas tersebut Perkeso nak 2 minggu cuti. Jadi ini perkara-perkara yang kami sebagai pengamal perubatan, mungkin klinik-klinik yang lain juga terpaksa menghadapi kerana birokrasi yang seperti ini. Kemudian seterusnya Tuan Yang di-Pertua adalah tentang keperluan-keperluan prostesis ataupun peralatan-peralatan perubatan semasa pesakit tersebut berada di dalam rawatan. Contohnya patah misalnya, ya, dia memerlukan besi untuk dimasukkan ke dalam tempat patah tersebut, ya. Memang kita sebagai seorang pengamal perubatan, kita hendak beri rawatan yang terbaik dan juga cepat supaya ia cepat sembuh dan juga supaya ia dapat bertugas semula dengan kadar yang segera. Tetapi sekiranya birokrasi, red tape dan juga masalah-masalah yang saya sebut tadi tidak dapat diselesaikan dengan segera oleh Perkeso, ini akan melambatkan tugas pekerja tersebut untuk menyambung balik ataupun kembali kepada tempat ia bertugas. Dan akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, setakat ini berapa jumlah majikan-majikan yang telah dikenakan penalti tindakan kerana tidak melabur untuk ataupun mencarum untuk pekerja-pekerja mereka. Kerana kita lihat baru-baru ini ada di negeri Kedah misalnya, ada syarikat-syarikat ataupun jabatan-jabatan yang tidak mencarum untuk kerja di dalam Perkeso ini. Itu pertanyaan kepada saya kepada pihak kementerian ataupun menteri. Tuan Pengerusi, Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas peluang yang diberikan. Terima kasih.